الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan telah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang baik terhadap mereka berdua. Dan berbaktilah kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku semenjak kecil lagi. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Sadaqallahul Azim. Petikan surah Al-Isra ayat 23 hingga ayat 25. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah Subhanahu wa taala dalam bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian di luar sana, dan khususnya dalam Dewan Serbaguna Masjid Tengku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong Shah Alam ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Suara yang menandakan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di saat bulan Ramadan, bulan berkat, bulan rahmat dan bulan kemuliaan, kita berhimpun dalam rancangan Ta'lim Ustaz TV9 dalam semangat untuk kita sama-sama menimba ilmu. Dengan ilmu kita beroleh kejayaan dan kemenangan. Dengan ilmu kita mencapai keredaan dan keselamatan dunia di akhirat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pada pagi yang berkat ini tuan-tuan, kita berhimpun atas semangat untuk kita mendidik hati perasaan kita, mendidik jiwa dan hati budi kita, demi untuk kita meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula pada pagi ini kita berbicara setajuk yang amat penting untuk dibicarakan, tajuk yang hampir dengan jiwa raga kita, perasaan kita. Tajuknya tuan-tuan tertera di kaca televisyen kita sekarang, iaitulah nikmatnya masakan ibu. Subhanallahil azim. Tidak ada manusia yang lebih kita kasih, yang kita sayang, kita cinta, melainkan seorang yang bertitle ibu buat kita. Tuan-tuan, puan-puan, saya bercakap pada pagi ini dalam secara langsung di TV. Merupakan satu percakapan yang bukan membayangkan ini insan yang terbaik, tidak. Tetapi saya merasakan bahawa saya adalah mewakili kepada anak-anak yang masih ada ibu di sisinya. Dan pada masa yang sama, walaupun ibu tidak bersama di sisinya, mungkin ibu di alam barzakh sana sudah meninggalkan keluarga buat selama-lamanya. Tetapi itulah pengharapan seorang anak kepada ibunya. InsyaAllah tuan-tuan, dan pada hati kecil kita, kita bercakap dengan penuh keinsafan.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan taraf seorang ibu itu tinggi kedudukannya. Itulah seorang ibu yang telah melahirkan kita, menyuapkan makanan, memberikan kita susu untuk kita besar, dakapan yang penuh dengan kasih sayang cinta, hingga seorang ibu sanggup untuk menghadapi 1001 kepayahan dan kesusahan semata-mata melihat anda sebagai anak-anak membesar dalam keadaan senang, selamat dan bahagia. Itulah ayat saya bacakan tadi, surah Al-Isra. Allah meletakkan satu hukum kepada kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menentukan kepada kamu wahai manusia untuk kamu abdi kepada Tuhan kamu. Ya, kita patuh kepada Allah, Tuhan yang ciptakan kita tiada kepada ada. Masa yang sama, berlaku baiklah kepada sang ibu anda yang telah melahirkan anda ke alam bumi ini. Tanpa kita bayangkan bagaimana Allah meletakkan taraf seorang ibu itu tinggi martabatnya. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita pada pagi ini bukan kita semata-mata untuk sengaja menitis air mata, bukan. Bukan tuan-tuan ya. Tetapi saya yakin, saya percaya, bila tajuk yang sebegini, tajuk yang mesti dihasratkan hati yang suci ikhlas. Kerana seorang anak bila sayang kasihkan ibunya, dia bercakap dengan hati, bukan dengan lisan, semata-mata lisan. Walaupun dipanggil mak, apa khabar mak, tapi ucapan hati yang bercakap, bukan lidah yang berkata-kata. Mak apa khabar, mak sihat, bukan lidah yang bercakap, hati yang berbicara. Mak ada makan, mak ada minum pagi ni, mak sahur apa makan tadi mak, bukan lidah berbicara, hati yang bercakap. Itulah tambatan tautan kasih antara seorang anak dan ibu. Sebab itulah maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika sahabat tanya, ayyun nasi ahaqqu bihusni sahabati ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak untuk aku dekati, sayangi, cintai dan aku bersama dengannya ya Rasulullah? Jawab Nabi, ummuk, ibu kamu. 3 kali tuan-tuan sidang penonton di rumah semua, dalam dewan kita pada pagi ini, 3 kali, ummuk, 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 mak kamu, mak kamu. Barulah Nabi sebut abuk, ayahanda kamu. Alhamdulillah, sang ibu di luar sana, anda adalah ibu yang hebat sebenarnya. Sang ibu di luar sana yang masih hidup, anda ibu yang hebat. Anda ada anak-anak yang mendoakan buat anda dengan keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan. Dan kalaupun ibu telah pergi, anak-anak anda ada di sini, di sana untuk mendoakan buat anda. Maka topik kita pagi tuan-tuan, nikmat masakan ini bukan bermakna kita bercakap tentang masakan, tidak. Tetapi nikmatnya ada seorang ibu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Puan-puan, tuan-tuan, sidang penonton di luar dan sidang penonton di dalam sini, saya kira mukadimah saya ini menjadikan mukadimah yang meletakkan tuan-tuan dalam keadaan tidak untuk persoalannya. Saya kira mungkin sebelum terima soalan pertama dalam blok pertama, insya-Allah. Silakan. Kalau ada soalan pertama, silakan puan, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Ya, silakan tuan. Bagaimana seorang anak Siapa yang sering cakap tu? kali, Yang nama cakap? saya Muhammad Uzair bin Zainal Okey. Abidin Sila Cik Uzair. daripada Bukit Jelutong. Bagaimanakah seorang anak yang sering kali menyakiti hati ibunya dan tidak pernah meminta maaf, tetapi naluri seorang ibu tetap kasih dan memaafkan anaknya? Adakah si anak yang bersikap sebegitu tetap berdosa? Terima kasih Cik Uzair di atas soalan yang saya rasa soalan ini soalan yang mewakili kumpulan anak-anak yang mungkin keras hatinya, yang tidak elok sikap dan wataknya. Dalam saat dia ada seorang ibu masih hidup, tiba-tiba di atas kesilapan dilakukan, tidak pernah memaafkan seorang ibu. Tapi kadang-kadang seorang ibu jumpa anak, maafkan mak ya, mak yang silap, mak yang buat silap. Subhanallahil azim.
Saudara, tuan yang bertanya saya dan tuan-tuan di luar sana, apa yang berlaku ini adalah merupakan suatu gelagat yang tidak patut berlaku. Saya boleh bayangkan begini. Kalau dalam hadis Nabi pernah sebut kepada kita tentang hak seorang ibu untuk ditaati, dipatuhi, atas apa asas sekalipun, kalaulah kesilapan seorang ibu kepada kita sekalipun, saya boleh anggap bahawa kesilapan seorang ibu kepada kita itu tidak boleh mengatasi 1001 kebaikan yang ibu telah beri kepada kita. Contoh, kita katalah ibu terkasar dengan kita bahasanya, mungkin marah kepada kita. Tapi yakin saya tuan-tuan, marah seorang ibu bukan benci. Betul ke? Marah seorang ibu kerana cinta dan kasih kepada anaknya, nak betulkan balik akhlak si anak. Tak kalah kemarahan ibu tadi dianggap oleh anak sebagai suatu kemarahan yang luar biasa, sedangkan anda membesar sebagai anak kecil tapak tangan, dididik, dipeluk, dicium, didakap, diberi makan, anda besar. Bayangkan, tidak mungkin satu kesan ibu tadi terpadam dengan sebab ibu anda marahkan anda. Tapi saya yakin kepada apa yang ditanyakan oleh tuan saudara yang bertanya tadi, ialah naluri seorang ibu. Ya. Persoalan sekarang, kalau seorang ibu boleh memaafkan si anak, tiba-tiba seorang anak tidak memaafkan sang ibunya, maka apakah sikap itu dikira sikap yang negatif dan berdosa? Ya, dikira berdosa. Ada satu cerita disebutkan dalam sejarahnya, dirakamkan oleh para alim ulama kita, bagaimana diceritakan oleh An-Nu'man bin Bashir dalam satu riwayat. Satu hari datang seorang anak kepada Nabi SAW, lalu mengadu, "Ya Rasulullah, mak saya marahkan saya, mak saya maki hamun saya." Nu'man Bashir menceritakan sebab dia ada menjadi Nabi. Lalu kata Nabi, "Apa yang dimarahi oleh si ibu anda?" Anak tadi ceritalah bahawa ibunya marah kerana dia seorang anak yang tak pulang, tak ziarah. Itu ceritanya. Lalu kata Nabi, ummuka ala haqin. Ibu kamu dalam kebenaran. Maknanya, marahnya ibu kamu betul. Kata Nabi, arja' ilaiha, balik kepadanya dan maafkan mak anda. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah dalam situasi kita beragama ini, kalau boleh kita pendamkan sahaja kesalahan seorang ibu, anggaplah di saat ibu kita marah, itu satu tanda kasih. Saat ibu kita dalam keadaan marah, itu tanda sayang dan cinta. Kalau itulah sikap kita, insya-Allah kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dianggap kita anak yang durhaka. Apalagi kalau si ibu kita tidak memaafkan kita. Ibu terpinggir kerana si anak tadi mungkin pinggirkannya. Alamak, ni orang tua susah menyusahkan saya, datang rumah saya sampai ke peringkat berak kencing tak terjaga. Susah mak ini. Tuan-tuan, jangan sampai tahap itu. Ibu anda adalah jantung anda. Ibu anda adalah kasih sayang anda. Jangan cemari hakikat sayang yang ibu anda berikan. Wallahu alam, tuan-tuan, itu jawapan saya. Kita berehat seketika dan kita bertemu lagi dalam tajuk kita, iaitulah nikmatnya masakan ibu, insya-Allah. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Allahumma ihdina. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Pagi Ramadan 13 hari yang telah kita lalui ini, mudah-mudahan menjadi pagi yang Allah berkati, Allah redai. Apalagi dalam semangat perbincangan kita pada pagi ini tentang seorang insan yang paling hampir kepada kita. Apa tidak hampirnya? Itulah insan bertaital ibu, dikandung daripada saat kita bermula perut beliau sehinggalah temponya 19-10 hari, dengan dakapan cinta kasih, disusui, diberikan cinta sayang, dengan senyuman, dengan perhatian yang rapi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab itulah tuan-tuan, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, terbukti tidak miskin orang yang memelihara si ibunya.
Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, seulang balik, terbukti tidak miskin, tak jatuh miskin orang yang memelihara ibunya. Tidak jatuh miskin, tuan-tuan. Sebab itulah dalam kehidupan beragama kita ini, bila kita bercakap tentang nikmat masakan ibu, gambaran dalam hidup ini, tuan-tuan, apa lagi yang lebih utama, yang dekat daripada kita dengan mak kita, ialah makanan yang disuap. Kadang-kadang dalam hidup kita, tuan, kita merasakan, ya, saya, ibu telah meninggal 2 tahun yang lepas, yang wajahnya tidak lagi saya dapat melihat dengan wajah secara face to face. Tetapi gelagat seorang ibu tetap dihayati, dinikmati, dilihat secara fizikal di depan. Sebab itulah ibu yang pernah memelihara saya. Termasuk tuan-tuan dalam Dewan Serbaguna, tuan di luar sana. Hari ini mungkin di saat pagi berkat ini, Nun di hujung sana, ibu di atas katil sakit. Ia mungkin sedang tidur lena, tanpa bercakap, tanpa bersuara. Itulah ibu anda. Bayangkan ibu anda ketika beliau masih muda belia. Anda dalam usia 7-8 tahun. Secergas itulah ibu anda. Masak, dokong, peluk, cium. Kadang-kadang anda sakit, dialah ke hospital, berjalan kaki dengan jauhnya. Sekarang ibu anda dalam keadaan perlukan perhatian anda. Sekarang tibalah untuk anda dokong. Anda kendung dia, merapatinya, peluk dengan kasih sayang. Mak pernah pelukkan saya kan satu ketika dahulu. Sekarang tibalah masa saya nak kandungkan mak kembali. Satu peristiwa berlaku dalam cerita hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Seorang pemuda pada Yaman datang ke Mekah, tawaf Kaabah. Dalam keadaan Nabi tengok, dalam didokong ibu tadi, Nabi tengok melecet di bahunya. Setelah selesai tawaf, Nabi tengok pemuda, Nabi kata, mengapa melecet di bahu kamu ini? Lalu kata lelaki tadi, ya Rasulullah, saya habiskan masa mendokong ibu saya. Dia pernah dokong saya, kendongkan saya. Sekarang saat saya mengendongkannya, mendokongnya, saya tidak meninggalkan melainkan dalam 2 keadaan. Pertama, ketika saya solat. Kedua, kita saya dalam toilet ataupun dalam tandas. Lain pada itu, saya akan dokongnya. Saya akan bawanya hingga ke sini, tepi Kaabah Al-Musharrafah. Lalu, apa kata Nabi SAW? Rahimakallah. Allah merahmati kamu. Perbuatan lelaki tadi, tuan-tuan, Nabi anggap satu perkara mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan balik ya. Kalau ada hadapan saya pada pagi ini anak-anak yang durhaka, yang berpisah kasih dengan ibu sudah beberapa tahun, tegurnya tidak, cakapnya tidak, pulaunya. Bayangkan anda berada di lorong hidup yang salah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menerima soalan daripada rakan penonton kita pada pagi ini. Silakan soalan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Assalamualaikum. Saya Maimunah Arifin daripada Bukit Jelutong, ingin bertanya Ustaz. Ramai selalu kita mendengar mengatakan bahawa redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa. Ya. Dan murka Allah terletak kepada murka kedua ibu bapa juga. Minta mohon Ustaz beri pencerahan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih puan. Soalan yang cukup baik. Soalan yang didengari semua rakan penonton di luar sana, bahkan dalam dewan kita. Tuan-tuan penonton kita menjangkau mungkin jutaan insya-Allah di luar sana. Soalan cukup baik sekali. Soalan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Imam Tirmizi meriwayatkan. Al-Hakim pun sebut dalam Al-Mustadrak. Tirmizi menyatakan, antara kata Nabi SAW, redha Rabbi fi sakhati Allahi, fi sakhatil walidi, wa sakhatullahi fi redha al-walidaini. Kata Nabi, sabda Nabi, redha Allah bergantung di atas redha mak bapak. Dan Allah murka bergantung di atas kemurkaan ibu dan ayah. Redha Rabbi, redha Tuhan bergantung atas redha mak bapak, mak ayah. Dan Allah punya kemurkaan bergantung di atas kemurkaan si mak bapak kita, ibu bapak kita. Ini hadis yang sahih. Riwayat Tirmizi, disebutkan Al-Hakim dalam kitabnya. Apa makna tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Maknanya,
dalam hidup beragama kita ini, seolah-olah membayangkan kepada kita bahawa title kemurkaan keradaan ini amat bergantung atas watak seorang ibu yang bersama-sama dengan kita. Sedikit kemurkaannya, sedikit kemarahannya, sedikit rasa hatinya kepada kita menyebabkan perjalanan kita tidak selamat. Baik dalam rezeki, baik dalam masalah hidup, dalam masalah makan minum, masalah apa sekalipun, tidak selamat. Hilang barakah. Satu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, hilangnya barakah kerana 3 sebab. Hilang keberkatan hidup. Izalul barakati bi thalathati asya'in. Hilang keberkatan dalam hidup kita dengan 3 sebab. Yang pertama, hilang berkat bila kita bakhil dengan nikmat Allah. Allah beri nikmat, kita bakhil nak sumbangkan balik. Mungkin harta dan seumpamanya, tenaga dan seumpamanya. Duit ada, tak nak sedekah. Duit ada, tak bayar zakat. Harta ada, tak nak sumbang. Rezeki Allah beri, tak nak beri pada orang. Contohnya, itu pertama. Yang keduanya, hilang barakah kenapa? Kerana kita sombong di atas rezeki Allah beri. Kita rasa hak kita. Dapat rezeki, kita rasa hak kita. Aku punya kayat, aku punya, aku cari. Yang ketiga, hilang keberkatan. Kenapa? Kerana tidak redanya ibu ayah kepada kita. Hilang keberkatan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari ini kita semak balik dalam kehidupan agama kita. Ada di antara kita, Masya Allah, kekayaan mungkin melimpah ruah, tapi jiwa tak tenang, tak selesa. Tengok dalam kediaman anak-anaknya pun bermasalah. Mungkin anak 3-4 orang, akhlaknya tidak keruan, perangai tidak seberapa, bahkan bentak si ayah. Balik kepada sejarah si ibu tadi dengan maknya sendiri. Ini kadang-kadang kita tak nampak. Anak ini cashkan kepada kita masalah dalam rumah kita. Anak-anak kita cashkan masalah kepada kita. Kenapa? Lihat balik sejarah aku dengan mak aku dahulu. Aku tak kisahkannya, aku tak pedulikannya, bahkan mak aku sampai ke mati, dia tak redha kepada aku. Hari ini Allah bayar cash dengan anak-anak kita yang bentak, yang maki hamun kita. Pulangan hidup ni, tuan-tuan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah jadikan hari-hari berganti di antara kita. Dulu mungkin kita marah kepada mak sampai kita buang mak daripada kediaman kita. Tak kisah sakit tak sakit, yang penting mak aku hiduplah, kamu seorang-seorang. Hari ini boleh jadi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah gilir ganti hari-hari. Hari ini mungkin anak-anak kita pula bentak kita. Anak baru umur 20 tahun, tapi dah bercakap, mak ni orang tua menyusahkan saja. Mak ni perangai buruk, anak 20 tahun. Tuan-tuan, hadis Nabi benar. Sebab itulah hari ini apa kita jalan keredaan mak bapak. Sebutlah kepada mereka. Sebab hak bapak ni, tuan-tuan, ada 3. Yang pertama, hak untuk ditaati. Yang kedua, hak untuk disenangi, disayangi. Hak ketiga, hak untuk kita pelihara. Ini hak mak bapak kita. Hak untuk ditaati, hak untuk disayangi, dan hak untuk kita peliharai. Pelihara. Jangan bimbang, kata seperti tadi disebutkan tadi, tidak jatuh miskin seorang anak yang belai, yang jaga mak bapaknya, insya-Allah. Kerana mereka adalah pintu syurga buat si anak. Allahu Akbar. Puan bertanya, sampai masa kita nak ubahkan balik kehidupan kita. Sebab tu dalam sela-sela hidup kita sebagai manusia yang bertakwa, yang nak kepada Allah ini, semak balik hubungan kita dengan mak bapak setakat mana. Terutamanya kalau hubungan itu putus. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga seorang yang putuskan hubungan ar-rahim. Kita boleh bayangkan ni Ramadan bersama kita saat ini. Berapa ramai kita, tuan-tuan, saat kita jamah makanan sehidang di depan makanan kita, depan kita nak makan dengan lauk pauknya. Bagaimana seorang ibu di luar sana, di kampung sana, apa dia makan, apa dia minum, mungkin nak suap nasi pun tak masuk kerana ingatkan anak cucu di luar sana. Bayangkan, tuan-tuan, kalaulah kita ambil cana tentang mak bapak ini, bermakna kita telah mencari satu jalan yang akan menyusahkan kita pada masa-masa akan datang. Satulah benar kata Nabi, redha Allah bergantung atas redha mak dan ayah, dan Allah murka bergantung di atas marahnya mak dan ayah kepada kita. Kita boleh tolak hakikat ini. Suatu ramai kita, tuan-tuan, bila kita minta mak ayah doakan kita. Mak, Assalamualaikum mak, apa khabar? Doakan saya mak, saya selamat.
Mak, apa khabar? Mak jangan lupa ya doakan saya, kami sekeluarga bahagia. Mak, doakan saya mak supaya saya dalam iman. Terbayang tuan-tuan, mungkin mak-mak kita jam 4 pagi atas tikar sejadah. Tak ada suatu perkataan yang mereka akan sebut dalam doa mereka, ya Allah jadikan aku anak yang saleh. Rintihan munajat direct kepada Allah. Mana mungkin Allah nak tolak doa seorang ibu atas tikar sejadah yang jiwanya melekat dengan Allah, yang hati melekat dengan agama, yang sebutan bibirnya penuh keikhlasan, penuh keinsafan. Ini hakikat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam Ramadan ini, saya sebut baik tempat saya kata, kalau anda jaga ibadat, solat tarawihnya, zikir tasbih tahmidnya, tetapi dalam keadaan putus hubungan mak ayah, bonda, apakah jadi? Saya akan berikan penerangan, penjelasan setelah kita berehat seketika insya-Allah. Bertemu lagi dalam tajuk nikmatnya masakan ibu. Bertemu kembali. Questions that I don't yet know, like a fragrance that has lost its flower. I try to find. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita melafazkan kesyukuran yang setinggi-tingginya di pagi Ramadan berkat ini. Dan kesyukuran yang saya rasa kesyukuran yang paling tinggi bila sampai saat di pagi Ramadan ini anda masih lagi dapat bercakap dengan mak, paling tidak seawal pagi tadi, di jauh dan dekat. Mak, apa khabar? Suara mak kita berkumandang, sehat. Indahnya saat ini tuan-tuan, bahagianya kita. Sebab sampai saat pagi ini, suara mak kita kedengaran. Kita nampak wajah mak di kita punya pandangan zahir, kita nampak suara mak depan kita. Tetapi pada saat yang sama, mak yang telah pergi meninggalkan kita, yang dulu telah memasak buat kita. Bayangkan saat Ramadan kita, saya peringkat apa kita nak makan, mak kita masak. Dan kita berkata, mak sedapnya sebab mak seronok mak. Ni Angah balik daripada KL mak, kerana nak makan mak punya masakan. Oh, mak gembira tuan-tuan. Tapi hari ini, masakan mak hanya tinggal sejarah buat kita. Maka iringkanlah tuan-tuan dengan doa, dengan rintihan munajat kepada Allah. Tuan saya katakan tadi, 3 kewajipan yang besar. Pertama, kewajipan taat. Tetapi mak sudah tidak ada, kepada tidak ada. Yang kedua, kewajipan sayang. Ya, walaupun tidak ada, sayang sampai ke mati, sampai ke bila-bila. Walaupun jasad di alam barzakh. Yang ketiga, kewajipan pelihara dia. Ya, kewajipan pelihara sudah mak tidak ada, tak mampu. Tapi kita yang ada mak, ambil kesempatan itu. Kadang-kadang 7 orang anak tak mampu nak jaga seorang ibu. Abang Long tak mampu, sibuk. Abang Ah tak mampu, sibuk. Adik bongsu tak mampu, banyak urusan. 7 anak tak mampu nak jaga seorang ibu. Tapi seorang ibu tuan-tuan, 7 orang anak makan sepinggan berkongsi. Sebab mak tak makan. Ingat balik sejarah sebegitu rupa. Satu hari, seorang sahabat datang kepada Nabi, dia tanya apa? Bagaimana ya Rasulullah tentang mak dan ayah aku? Kata Nabi, lisaili huma al-jannatu wan nar. Yang bertanya ini, mak ayah kamu adalah pintu ke syurga ataupun pintu ke neraka. Itu hadis tuan-tuan yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Lisaili huma al-jannatu wan nar. Yang bertanya ini, mak ayah kamu adalah pintu ke syurga ataupun ke neraka. Makna jelas tuan-tuan. Bila kita kasihkan mak dan cinta dengan kasih sayang, doa yang tak putus-putus, setelah kita berjalan, mak kita ke syurga mak bersama dengan Angah, dengan Alung. Tapi kalau kita tidak mentaati mereka dan tidak seronok dengan mereka, seolah-olahnya bye-bye mak, Alung ke neraka mak. Wala'iyadzubillah. Tuan-tuan, soalan kalau ada, saya sedia mendengarnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Maidin Samsudin dari Sempurna Sabah. Apa nama? Maidin bin Samsudin dari Sempurna Sabah. Sempurna Sabah. Ya. Jauh, masya-Allah ya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, seorang anak yang jarang dapat balik kampung biasanya akan mempelawak ibu bapa untuk tinggal bersama. Tapi ibu bapa enggan kerana mereka lebih selesa duduk di kampung. Soalan saya,
adakah berdosa seorang anak membiarkan ibu bapa mereka hidup sendirian di kampung? Masya Terima Allah. kasih, Dari Ustaz. sempurna Sabah. Ya, dari Semorna. Tak balik kampung berapa tahun agaknya? Tak balik kampung dah lama. Baru sampai semalam. Baru sampai semalam. Mak masih hidup. Masih. Masya Allah. Sihat walafiat. Alhamdulillah sihat. Doakan buat mak anda dalam Ramadan untuk terus sihat insya-Allah. InsyaAllah. Subhanallah, anak yang salah. Kerja di sini. Study sini. Di sini. Baru balik daripada sempurna Sabah jumpa mak. Subhanallah, sempat berbuka puasa, sempat mendoakan. Teruskan berdoa. Tuan-tuan, puan-puan, soalan cukup cantik sekali. Kadang-kadang seorang anak minta mak tinggal sama mak. Angah ni mampu jaga mak. Along boleh jaga mak. Mak dudukkan kami lah mak. Duduk Kuala Lumpur, Selesa, surau dekat masjid, dekat kena pula Bukit Jelutong katakan. Rumah Angah hanya berapa meter saja. Mak datanglah hari-hari datang berjemaah. Tapi seorang ibu kadang ya, mak datang ke rumah Angah boleh insya-Allah 3 bulan. Jadi 3 bulan, 3 hari nak balik kampung dia. Betul tak? Biasa berlaku kan? Janji sebulan datang rumah kita. Tak ada 2 hari, aku nak balik kampung. Kalau dia Kelantan pula, aku nak balik Noreh. Dia Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kita nak kata dalam situasi yang sebegini? Pertama, seorang anak yang beradab, itulah adabnya. Dia seronok mak hidup dalam rumah kediamannya. Yang mungkin satu masa dahulu mak tidak pernah mengecapi keindahan rumahnya. Ya, mak kita masa dulu rumah kayu, berdindingkan kayu, beratapkan nipah, pelihara kita. Tapi anaknya hari ini Masya Allah tinggal di Shah Alam, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Bandara Johor Bahru, di Bandara Ipoh Perak contohnya. Sudah rumahnya dilengkapi dengan segala air condition. Unit tak banyak, 16 unit je. Contohnya. Dengan kelengkapan lengkap, kursinya harga taklah semahal mana. Satu set RM65,000. Kita rasa nak mak kita mari dekat mak. Mari mak, saya lengkapkan mak dengan bilik cukup lengkap. Dengan tempat sujud sejadahnya, dengan bilik airnya. Ya tuan-tuan, kita buat kebajikan macam Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ada sebetulnya seorang anak tuan-tuan ready sebuah rumah. Bukan rumah, bilik lengkap first 5 star hotel. Untuk siapa? Untuk mak dia. Kelengkapan yang hebat. Tapi kadang-kadang apa dia kata, Ustaz, walaupun saya ready macam tu, mak datang 2-3 hari nak balik, mak nak balik ke kampung, rayu nak balik juga. Pertama tuan-tuan, anak begini ada adab dengan Allah, dengan agamanya. Betul, bagus. Persoalannya sekarang, kita tiba-tiba mak kita nak balik kampung. Itulah naluri seorang ibu. Seorang ibu tak macam kita tuan-tuan. Dia sudah hidup dalam suasana kampung, suasana rumah kediaman asalnya. Jangan salahkan dia. Tak payah maki dia. Saya sebut dalam bicara saya kepada orang macam ni, kalau mak anda nak balik ke kampung, izinkan. Tetapi lengkapkan rumah kampungnya selengkap yang mungkin. Jangan biarkan rumah kampungnya itu dalam keadaan dhaif, lemah nak runtuh bila masa. Datang tsunami kecil beruntuh. Anda di rumah, di tempat anda tinggal, selesa. Lengkapkan. Di atas nama Allah. Walaupun berharbisan puluhan ribu. Ya Allah, aku nak jadikan rumah kediaman mak aku rumah yang selesa buat dia. Hidup dengan selesa, ibadat selesa dan apa. Okey, kalau kita di kalangan orang yang ada kemampuan, apa salahnya? Carikan seorang bibi kepadanya untuk jaga dia, kesihatannya, ubat-ubatannya, ataupun kita cari orang boleh bantu. Itu kenyataan. Persoalan kita hari ini, dah mak dah balik-baliklah mak. Saya pun tak larat nak jaga mak. Itu yang berdosa tu. Kita biarkan saja, nak balik-baliklah. Menyusah orang tua ni. Ajak tinggal pun tak tinggal. Itu dah jalan cerita tuan-tuan. Suatu hadis Nabi betul tu. Nabi kata apa? Lisaili huma jannatuka wa naruka. Yang bertanya, mak bapak kamu ini punca syurga atau punca neraka. Sebab itulah kesabaran tinggi tuan-tuan. Kita ni dah sampai tahap, dan saya sendiri sudah menginjak ke usia yang makin tua. Bukan muda lagi dah yang bercakap ni. Dah makin tua, anak telah besar. Kita mulai rasa tuan-tuan, yang dulu masa kita kecil, mak kita dengan akhlaknya, sikapnya, kita faham sangat. Bila kita injak usia tua ni, anak kita besar, kita mulai terasa. Kadang-kadang seorang tua sensitifnya cepat, nak marahnya cepat. Nak marah cepat tuan-tuan, tarik muka cepat. Bagi anak yang sabar, Alhamdulillah, sekurang-kurangnya mak aku masih bernafas, masih bernyawa, masih bercakap, masih berkata-kata, masih bergerak, masih bangun tunduk, sekurang-kurangnya. Nak marah tu buang ke tepi lah. Sebaliknya, seorang anak yang beradab, dia tak pernah abaikan doa setiap hari dia bersolat, melainkan ucapannya, Ya Allah,
berikan mak aku kesihatan, sihat badan, sihat iman, sihat ilmunya, sihat fizikalnya. Ya Allah, jadikan mak aku hidup dalam iman, kalau matinya mati iman. Inilah anak yang bertakwa. Walaupun ibu tak bersama dengan di rumah kediamannya, tapi dia merasai bahawa ibunya tetap dan patut menerima kesenangan sebab dulu ibunya pernah menyenangkannya. Nur di zaman kita usia 10-11 tahun kecilnya, ibu pernah menyenangkan kita sampai peringkat ibu-ibu di kampung. Saya ada pengalaman sebagai orang kampung, tuan-tuan. Mak saya pun orang kampung. Kadang-kadang terpaksa makanan itu dia tak makan kerana anak-anak untuk dimakan, berlapar. Takkanlah hari ini kita melihat mak kita dalam keadaan biarlah mak nak makan tak makan, daripada saya makan. Tuan-tuan, balik kepada akhlak kita. Sebab itulah saya sebut hal ini, sebab dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Ini hadis Dailami. Walaupun tak sekuat hadis Bukhari Muslim, tapi hadis sebut Dailami. Kata Nabi begini, ya'kulul walidani mimmali waladihima bil ma'rufi wa laysa lil walidan lil waladi an ya'kula min mali walidayhi illa bi'idznihima. Kata Nabi dalam hadis Dailami, kata Nabi apa? Seorang mak dan ayah berhak untuk makan harta si anaknya dengan baik. Tapi seorang anak tak berhak untuk makan harta si ayahnya kecuali dengan izin. Seorang ayah dan ibu berhak makan harta kita dengan baik, dan seorang anak tidak boleh makan harta si bapanya, si ibunya kecuali dengan izin. Hari ini kadang-kadang berlaku, tuan-tuan. Telefon mak di kampung, mak nak berhutang duit, mak tak banyak, RM16,000, RM20,000. Tolong mak. Mak kena tolong saya ni. Paksa mak. Apa ceritanya? Itu tuan kena sabar sekejap. Tunggu hingga saya selesaikan cerita ini. Di mana kudang agama kita, kita berehat dan kita bertemu insya-Allah sekejap lagi. Seketika insya-Allah. Through the hills and valleys of my life, on this journey, this pathless pathway. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallahil azim. Kita masih lagi berbicara dalam tajuk yang cukup dekat dengan kita. Saya tak yakin, saya tak fikir, tuan-tuan, ada lagi tajuk. Ya benar, di sana banyak tajuk yang boleh kita kupas, kita ulas dan kita huraikan detail dalam konteks agama kita ini. Tetapi konteks hidup dengan seorang bertitle ibu lebih dekat daripada kita, kerana mereka lah jiwa kita. Hak seorang ibu ni, tuan-tuan, yang pertama untuk kita kasihi mereka. Teruslah kasihkan mereka. Dan selagi ibu ada, buatlah dalam keadaan penuh kasih sayang pada mereka. Telefonlah mereka, tuan-tuan. Telefonlah mereka. Bercakap walaupun sampai peringkat panjang mana pun tidak kecil makna buat kita. Kenapa? Kerana ucapan seorang ibu itu sesuatu rezeki buat kita. Rezeki buat kita. Yang pasti di hujung tadi, di hujung ucapan mereka kata, Angah, jaga diri ya. Nampak, tuan-tuan? Ucapan tu doa sebenarnya. Alung, hidup baik-baik ya. Cucu-cucu, atuk macam mana, cucu nenek macam mana, cucu mak macam mana. Bayangkan, itu doa sebenarnya. Sebab kita hargailah bila ibu masih bersama dengan kita. Rezeki yang Allah beri ini suatu yang besar. Saya ceritakan kepada tuan-tuan, dalam buku beragama, Nabi sebut tu, seorang ayah ibu berhak untuk mengambil harta anak-anak, menikmati harta anak-anak, tapi anak-anak, harta si ayah tak berhak melakukan dengan izin. Hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang peringkat masyarakat kita, yang masalahnya ialah bila anak-anak mengambil kesempatan. Macam saya sebut tadi, telefon mak, Angah nak duit, mak 20,000 dah masa 2 hari ni, mak kena tolong, mak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tak betul dalam agama. Bukan hak mak lagi untuk tolong dalam bentuk semacam itu. Sebab kadang-kadang berlaku juga, akhirnya si ibu kita lah menjadi bibik kita dalam kediaman kita. Mak tak kerjakan, kami sibuk suami isteri, mak kat rumah jaga cucu ni. Mak duduk dengan cucu lah, start 8 pagi hingga 8 malam. Satu sudut nampak ya, satu sudut tak ya. Sudut ya betul, cucu dia nak bermain, tapi jangan sampai peringkat tak ya, anggap mak macam bibik. Kelengkapan makannya, kelengkapan rehatnya tak ada. Mak sampai jam 8 pagi 8 malam sibuk dengan urus cucu. Beraknya nak kena basuh, lampin kena basuh. Tuan-tuan, apa perasaan kita pada masa itu? Kita senang lenang. Mungkin jam 2 petang kita keluar makan bersama kawan-kawan. Sehidang makanan mungkin RM100 habis, belasan ringgit. Mak di sana sibuk cucu sampai tak makan, nak solat tak mampu. Bagi saya, keadilan tidak berlaku ketika itu.
Ini jenayah kepada kasih sayang kepada ibu. Jenayah. Sedangkan sampai masalah mak kita berehat. Mak sudah didik saya puluhan tahun, mak. Mak telah habis segala-galanya untuk saya. Dengan masa tenaga mak, hari ini mak dah usia 70-an tahun, 60-an tahun, dah 80-an tahun. Tak kalah mak dengan kekuatan tulang sebab apa? Nak pikul cucu yang berusia dapat 7-8 tahun, 5-6 bulan. Hal ini tuan-tuan dia kena cerdik. Sebab itulah anak-anak kena cerdik banyak. Kita mesti kena bincang. Bang, mak ni bukan bibi kita, mak. Bang, mak ni mak mertua abang ke, mak saya ke, ini adalah hak kita kajar ke mereka. Tolong tuan-tuan. Ini saya sebut secara penuh keinsafan. Kita mau soalan. Silakan puan yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila, Saya Hajah Cik Noh dari Karya Bukit Jelutong. Okey. Pertanyaan saya, Bangun puan, bangun. Tak nampak. Bangun. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Cik Noh binti Aman dari Karya Bukit Jelutong. Satu pertanyaan dari saya, adakah mendapat pahala bagi anak yang selalu teringatkan masakan si ibu? Kerana ini boleh dikatakan satu penghargaan anak sebab mengutamakan masakan ibunya. Ingin pencerahan dari Ustaz. Puan, nak tanya soalan pada puan. Ya. Bila masakan ibu terakhir yang puan nikmati? Saya selalu, Ustaz. Selalu? Mak bersama? Mak saya tak sama, tapi saya selalu balik kampung. Masya Allah. Mak masih ada? Mak saya berumur 85 tahun. 80 tahun lebih. Masya Allah. Masih kuat lagi. Alhamdulillah. Rezeki yang puan ada, jagalah Ya, betul-betul. InsyaAllah. Saya sayang. Semanis mana makanan dia buat, seburuk mana makanan dia buat, itu rezeki buat kita. Hakikatnya seorang ibu tidak pernah nak menyusahkan si anaknya dalam pemakanan yang disediakan. Sikit ke banyak, cantik tidak, itu adalah sesuatu yang besar buat kita. Dan soalan tadi kepada saya, apakah berpahala kalau kita rindu masakan ibu? Apa tidaknya? Sekurang-kurangnya kita ingat masakan ibu tadi, mana kita sayang ke pada mak kita. Kita kenal, mak kita cukup kenal kita dan kita kenal mak kita. Masakan yang dia paling suka, masakan yang kita paling suka. Sebab itulah masakan ibu ni tuan-tuan, kita tak mampu nak sebut. Kalau ada kalangan tuan-tuan pagi ni yang usia sudah 50-an, 60-an, kalau ada dia dalam dewan ini, bila anda telefon, mak, Along nak balik mak 2 hari lagi hujung minggu ni, apa yang first dalam pemikiran puan-puan saudara ibu? Masakan. Dia tahu anaknya ni suka asam pedas, anak suka gulai singgang contohnya. Minta maaf, seorang ibu bila sampai kita hidangan sudah tersedia, dia masak penuh kesungguhan. Bayangkan, sebab tarikan ini banyak kepada soal pemakanan. Sebab itulah berpahala puan-puan, berpahala. Apalagi kalau masakan itu kita makan dalam keadaan kita syukur. Mak, sedapnya masakan mak, saya rindu, sebab tu saya balik mak, rindu kepada masakan mak. Apa tidaknya? Berpahala. Cuma hari ini tuan-tuan, di kalangan kita yang hadir dalam dewan ini, bahkan di luar sana, ada yang sudah tidak dapat rasib masakan ibu. Saya, masakan ibu terakhir ialah 2 tahun setengah yang lepas. Mungkin ada kalangan tuan-tuan 10 tahun. Tapi tidak apa. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, penghargaan dengan cara sebegini adalah penghargaan yang agama suruh. Sebab itulah Nabi pernah satu ketika seorang sahabat datang kepadanya lalu mencerita tentang ibunya. Tentang ibu, kata Nabi SAW, jadikan ibu kamu adalah jantung hati kamu. Bermakna ibu kamu adalah dekat dengan kamu. Ini suatu rangsangan motivasi kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apapun keadaannya, dalam kita nak jadikan ibu ini sebagai saluran syurga, bukan saluran ke neraka, ke syurga Allah Subhanahu wa taala, maka banyak benda kita kena jagai. Yang pertama, ibu kalau telah tiada, jangan lupa untuk kita ucapkan keampunan bagi pihak dia. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa naqi khatayaha kama yunqadh thawbul abyadu min ad-danas. Terutama Ramadan ini. Pada ibu yang telah tiada,
dekati dengan ucapan doa rintihan munajat. Air mata mengalir. Bayangkan kembali wajah si ibu ketika segarnya, ketika sakitnya, ketika saat kematiannya. Ketika kita dalam keadaan menyiapkan jenazahnya untuk dimandikan. Dalam ribaan mungkin si anak ketika mandikan. Ingat balik bagaimana keadaan wajah si ibu buat terakhir yang telah kita lihat. Dalam keadaan mata yang tertutup, mulut yang tak berkata-kata lagi. Maka ucapan yang mahu kita sebut ialah, Ya Allah, rahmatilah si ibu ini. Allah maghfirlah warhamah. Ini kewajipan kepada yang telah meninggal. Nikmatnya ibu itu dia. Yang masih hidup, kalau ada di sana tuan-tuan seulang balik, hubungan yang telah renggang, telah putus, sekarang, hari ini, jam ini, kejap lagi, angkat telefon. Mak, ini Angah daripada sekian tempat. Mak, Angah tak balik ke kampung dah 3 tahun kan? Angah berdosa, Mak. Mak, maafkan Angah. Mak adalah jantung hati Angah. Ya? Cantumkan balik. Cantumkan kembali. Itu kewajipan pertama. Kewajipan yang kedua ialah, dalam hukum beragama tuan-tuan, kalau mak kita meninggal dunia sudah, siapa orang yang mak kita pernah berkawan, pernah berteman, yang cukup disayang, cari orang ini. Sebab ada hadis Nabi sebut, sesiapa yang nak baik pada mak dia, baiklah kepada orang yang pernah maknya kasih sayang dahulu. Tuan-tuan, akan ada orang-orang ini. Kalau mak kita meninggal dunia, semak di kampung sana. Mungkin jiran sebelah rumah. Dia sering bincang, sembang, duduk bersama, bercakap hari-hari. Rahmatilah orang tadi. Balik kampung nanti, kalau raya, jumpa orang ni, beri hadiah. Beri hadiah dan sebut, saya ingat kepada makcik sebab mak saya kasihkan makcik. Sebagai contoh. Ini simple. Simple matter, tuan-tuan. Tapi hati kita mesti ingat, mak kita adalah segala-galanya. Pada hari ini kita bercakap tentang isu yang penting. Tuan-tuan, ia adalah isu hati. Bukan isu lidah. Isu jiwa, bukan isu semata isu. Ini isu keimanan kita. Kerana mak laluan kita untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita semua dalam semangat perbincangan pada pagi ini, dan tutup dengan doa rintihan munajat kepada Allah. Moga-moga berkat Ramadan Allah dengari doa-doa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagi engkau segala kepujian. Allahumma lakal khairu. Bagi engkau segala kebaikan. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, termasuk mak dan ayah yang kami cintai. Warhamhuma, rahmatilah mereka berdua. Wa'fu anhuma, afiatkan mereka berdua ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Ya Allah, di pagi Ramadan berkat ini, jadikan hidup kami dalam rahmat-Mu, berkekalan dalam keimanan. Jadikan mak ayah kami yang hidupnya dalam sihat walafiat, berkekalan dalam keimanan. Yang telah meninggal dunia, jadikan kuburnya ya Allah umpama syurga buat mereka, dalam ketenangan, dalam kerahmatan, dalam keberkatan. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan pada hari ini hati ke hati meresap, membekas di hati kita. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan besok, tajuk yang sama dengan konten agak berbeza, dalam semangat kita meraih redha Allah dan ilmu dalam musim Ramadan berkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.